Kulit yang kering, eczema, alahan ataupun alergi, gegatar ataupun urtikaria, gigitan binatang ataupun serangga. Itu adalah antara punca-punca yang menyebabkan kulit itu gatal. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan bincangkan berkenaan topik punca yang menyebabkan kegatalan kulit. Punca yang berkaitan saya dah sebutkan di awal video dan kita akan go through lebih detail nanti. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ada baiknya saya huraikan terlebih dahulu mengenai kulit. Kulit adalah lapisan pelindung utama bagi melindungi badan. Untuk jalankan fungsi barrier ataupun pertahanan ini, kulit memerlukan struktur tisu yang khas bagi menghalang benda asing ataupun bakteria, virus dari memasuki badan. Kalau kita lihat lapisan kulit, ia ada beberapa layer ataupun lapisan. Yang pertamanya, lapisan luaran ialah epidermis, iaitu lapisan paling luar sekali. Yang kedua iaitu dermis, ia mempunyai kelenjar peluh dan juga folikel rambut. Dan yang ketiga iaitu hypodermis, ia mempunyai connective tissue dan juga fat. Sebagai pelindung badan ataupun lapisan pertama kepada pertahanan badan, bila kulit ini detect ataupun kesan benda asing ataupun keadaan yang tidak menyenangkan, ia akan menyebabkan keradangan ataupun inflammation terjadi dekat kulit dan seterusnya menyebabkan kulit ini mengalami kegatalan. Punca pertama yang boleh menyebabkan kegatalan kulit ialah kulit yang kering. Ini adalah punca utama. Biasanya kulit tidak akan menjadi merah ataupun tiada apa-apa perubahan di bahagian kulit tersebut. Kulit kering ini disebabkan oleh keadaan sekeliling seperti cuaca yang panas ataupun sejuk yang mempunyai kelembapan yang rendah. Dan juga contoh lain adalah seperti penggunaan bahan cucian yang akan menyebabkan kulit ini mengalami kekeringan. Dan juga faktor umur. Sekiranya umur semakin meningkat, kulit akan semakin nipis dan juga kering. Kalau kita lihat lebih dekat kulit yang mengalami kekeringan, kita akan dapat lihat iaitu scaly atau flaking skin terjadi, iaitu lebih kurang merekah dan kulit akan gatal-gatal. Sekiranya kulit itu gelap sedikit, mungkin kita akan nampak sedikit kekelabuan. Sekiranya kulit itu terjadi rekahan ataupun crack, ia adalah sedikit bahaya, ia akan menyebabkan pendarahan. Dan kalau ada crack ini, rekahan ini, ia akan menyenangkan ataupun memudahkan bakteria untuk masuk ke dalam badan. Komplikasinya, ia mungkin menyebabkan jangkitan kuman boleh berlaku. Rawatan kepada kulit kering ini boleh gunakan moisturizer dan elakkan faktor-faktor yang menyebabkan kekeringan tadi. Moisturizer ini akan melembabkan kulit dan akan mengelakkan kulit menjadi semakin kering. Punca kedua yang menyebabkan kegatalan kulit ialah penyakit eczema ataupun atopic dermatitis. Ia adalah punca utama kulit yang merah dan gatal-gatal di kalangan kanak-kanak. Hampir 10 hingga 20% kanak-kanak mengalami eczema. Untuk huraian lebih lanjut ataupun detail, saya dah discuss benda ini panjang lebar di video saya sebelum ini dan link tersebut saya letakkan dekat description di bawah. Punca ketiga yang menyebabkan kegatalan kulit ialah alahan kulit ataupun skin yang allergic. Ianya terjadi apabila allergen, iaitu benda yang boleh menyebabkan reaksi allergik datang kontak dengan kulit kita. Dan allergen itu macam-macam jenis. Contohnya seperti sabun, debu, hama, bulu kucing, sesetengah jenis pakaian ataupun makanan dan barang kemas. Itu adalah contoh allergen. Ianya boleh menyebabkan imun sistem kita aktif dan terangsang dan ia akan menyebabkan badan kita bertindak untuk melawan allergen tadi dan menyebabkan alahan kepada kulit. Bila proses ini berlaku, ia menyebabkan kulit itu mengalami iritasi dan juga keradangan. Kulit akan jadi merah-merah, gatal dan juga mungkin bengkak. Rawatan bagi alahan ini ialah elakkan benda itu semua, elakkan allergen. Dan biasanya setengah individu itu dah tahu allergen yang menyebabkan terjadinya iritasi kulit. Jadi, sesiapa yang mempunyai alahan tertentu, cuba elakkan alahan ataupun allergen tadi. Sekiranya benda ini berterusan, biasanya doktor akan berikan krim. Kalau alahan itu biasa sahaja, mungkin doktor akan start kalaman krim ataupun lotion terlebih dahulu. Sekiranya alahan itu teruk sedikit, ada krim yang berunsurkan steroid.
Yang ini perlu dapatkan nasihat dan konsultasi doktor terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Yang keempat iaitu urtikaria ataupun gegata. Ini adalah keradangan di bahagian kulit yang akan menyebabkan kulit itu kembung dan ada yang menggelarkannya, ada yang memanggilnya sebagai gegata ataupun sopak garam. Untuk penerangan lebih lanjut mengenai keadaan ataupun rawatan kepada penyakit ini, saya dah kongsikan melalui video sebelum ini dan link itu saya letakkan dekat description di bawah. Anda boleh lihat nanti. Yang kelima iaitu gatal kulit yang disebabkan oleh gigitan tertentu. Gigitan boleh terjadi disebabkan oleh serangga. Contohnya seperti nyamuk, semut dan labah-labah. Biasanya kita boleh lihat marking ataupun tanda gigitan tersebut dekat bahagian kulit. Gigitan ini boleh sembuh dengan sendiri dalam beberapa hari. Tapi ada gigitan yang teruk seperti gigitan disebabkan oleh pepijat iaitu bed bug ataupun kutu babi iaitu sengkenit yang akan menyebabkan ia memakan masa dan kulit akan menjadi lebih teruk. Yang ini perlukan rawatan spesifik jika teruk dan mungkin perlu berjumpa dengan doktor. Untuk video lanjut berkenaan gigitan sengkenit, anda boleh saksikan video saya sebelum ini dan link itu saya letakkan dekat description di bawah. Saya rasa itu sajalah antara punca-punca yang boleh menyebabkan kegatalan kulit. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.